Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta tadabbur, menyayangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fath. Surah Al-Fath, surah yang ke-48. Surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. InsyaAllah ayat yang kita akan bincangkan bermula dari ayat 4, 5, 6, 7. 4 ayat. Ayat 4 hingga ayat 7. Kita masih lagi, perbincangan kita masih lagi dalam isu Sulh Al-Hudaybiyah. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati umat Islam, dan Tuhan memperingatkan bahawa aku ada tentera di langit dan di bumi, jangan takut. Boleh je nak lanyak Quraisy tu, Quraisy kat kamu tak masuk Mekah, nak lanyak dia tu sejak ya. Tapi Allah nak beri pahala kepada orang yang beriman. Dia suruhnya berjuang, dia suruh kita sabar, walaupun kita terpaksa kena balik, tak boleh masuk Mekah, disekat oleh Quraisy di Hudaybiyah. Tapi Allah turunkan ketenangan, mana orang mukmin boleh balik ke Madinah dalam keadaan tenang, tidak mengamuk, tidak resah, menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang Allah jamin bahawa pembukaan kota Mekah sangat hampir. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ayat ini sebagai pembukaan. Kemudian Allah nyatakan kepada kita kesan daripada Sulh Al-Hudaybiyah. Kesan daripada Sulh Al-Hudaybiyah itu terhadap orang mukmin, orang munafik, dan juga orang kafir. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita mula dengan baca ayat dulu. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan dan huraiannya, insya-Allah. Tengok ayat. Ayat 4. Bagi yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1124. 1124. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. 4 ayat dalam kisah Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tentang kedudukan orang mukmin, munafik dan orang musyrik selepas peristiwa besar Sulh Al-Hudaybiyah. Munasabatul tengok ayat kita ni, kita pergi kepada ayat yang keempat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh. Sedap juga terjemahan orang lama pimpin Ar-Rahman ni. Mai meradang. Kalau kita hari ni memberontak, marah kepada kafir sekat dia ni. Marah dia. Tengok nota di bawah. Nota di bawah, di antara angkara musuh itu ialah perbuatan mereka menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya daripada memasuki Mekah untuk menyempurnakan umrahnya. Ingatlah semalam dua siri dah kita dah sebut tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-6 bulan Zulqa'dah untuk mengerjakan umrah. Pakai ihram, bawa hadiu. Biasanya orang jahiliah ni kalau bawa hadiu, bawa sembelihan kambing ke unta untuk disembelih di Mekah, dia orang tak kacau. Tak kacau. Tapi kali ni dia kacau, dia sekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara angkara kejahatan yang dibuat oleh musuh, dia sekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada masuki Mekah. Walaupun telah buat beberapa perundingan, permintaan, di antara perunding awal yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, iaitulah Sayyidina Osman. Osman, oleh kerana Osman ni dia keluarga dia ramai di Mekah. Dan dia pun tak banyak masalah saja. Dia tak macam Sayyidina Umar. Umar dia gedebel sikit. Jadi Nabi ambil pilih yang lembut. Osman, oleh kerana mu ni orangnya lembut, kita nak berunding ni tak boleh hantar hak kasar-kasar. Lama gocoh tak ada apa-apa lagi dah. Hantar hak senda lagi. Osman. Jadi bila Sayyidina Osman pergi, Nabi tunggu di Hudaybiyah. Tengah-tengah duduk tunggu tu Osman lambat balik. Syaitan dengan media sosial yang ada pada dia, masa dia lah, sesuai dengan dia, tak kata dengan WhatsApp ke dengan apa benda, dia telah menyebarkan satu berita Osman dibunuh, qad qutila. Maka Nabi SAW yang berada di Hudaybiyah itulah telah membuat bai'atul ridwan, bai'atul maut, ikat setia kita tak akan balik ke Madinah sehingga darah Osman dituntut. Allahu Akbar.
Jadi kafir bila dengar, jangan main-main. 1,400 orang tu bukannya kecil bilangan. Maka cepatlah dia hantar perunding bagi pihak dia. Osman dia lepas balik cepat supaya reda keadaan. Tapi namun begitu, mereka tetap juga berlaku sombong angkuh semasa membuat perjanjian damai di Hudaibiyah. Jadi anda dah tunjuk dah kepada para jemaah di antara buku yang mudah simple untuk dapat maklumat tentang bunud ataupun poin perjanjian Hudaibiyah itu ada dalam buku Makkah Al-Mukarramah. Kelebihan dan sejarah tuan-tuan boleh cari di kedai-kedai buku banyak. Alhamdulillah. Jadi buku ni anda tulis berdasarkan tempat mana kita pergi ziarah Hudaibiyah, ini cerita dia. Supaya mudah para jemaah untuk mendapat maklumat, mendapat ilmu, insya-Allah. Baik. Bila kena sekat, tentulah kita marah. Dalam terjemahan pimpinan dia kata meradang terhadap angkara musuh. Maka orang yang sedang marah, Allah Ta'ala anzalas sakinata, Allah turunkan ketenangan kepada mereka supaya mereka tidak mengamuk, tidak marah. Marah tu marah, tapi mana ikut saluran lah. Jangan duduk orang panggil mengamuk tak tu pasal, ikut saluran yang baik. Kita berunding, kita bincang, dan kita buat keputusan yang menguntungkan pihak Islam. Satu, Allah kata apa? Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin. Tengok munasabah 5 qablaha, munasabatul ayah. Annahu lamma qala Allah Ta'ala wa yansurakallah. Allah Ta'ala akan bantumu. Kan kita berbincang dalam ayat lepas. Allah Ta'ala di awal surah Al-Fat, Allah beri 5 perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan, keampunan, nikmat, menyempurnakan nikmat, memberi hidayah dan pertolongan. Jadi bila Tuhan nak bagi pertolongan, maka di sini dinyatakan bayyana wajhan nasri. Allah nyatakan dalam ayat ini apakah pertolongan yang aku nak beri. Maka pertolongan yang awal Allah Ta'ala beri apa dia? Menurunkan ketenangan ke dalam hati mukmin. At-tuma'ninah. Fasakanat qulubuhum ilal haqqi. Maka tenanglah hati para sahabat untuk menerima kebenaran ketika mereka disekat daripada masuk di Masjidil Haram. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam fawaid nanti saya akan sebut 6 tempat. 6 tempat dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut as-sakinah, ketenangan. Ini penting. Ayat-ayat dipanggil ayatus sakinah fil Quran. InsyaAllah kita cuba tadabbur ayat-ayat ini. Sangat mustahak, sangat penting untuk kita mengambil pengajaran. Satu kisah, wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra. Ada sahabat Nabi ni pada satu malam duk baca Quran. Wa farasun lahu marbutun fiddar. Kuda dia terikat, diikat di rumah dia tu. Mana kuda diikat. Bila dia baca Quran, faja'ala yanfir. Dia bunyi kuda tu macam ketakutan gitu. Bertempik dia. Fa kharaja ar-rajulu fa nazara fa lam yara syai'a. Tuan dia keluar rumah tengok. Tak ada apa. Kenapa kuda ni nampak macam resah ni? Falamma asbaha, pagi esok, zakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa Nabi ni di antara adat dia selepas solat subuh, lepas dia habis zikir pagi ni, dia tanya sahabat-sahabat, hal minkum man ra'a ru'ya? Ada sahabat-sahabat yang bermimpi semalam? Mari sini. Cerita kepada aku biar aku syarahkan, tafsirkan mimpi. Kemudian sahabat ni beritahu, ya Rasulullah, semalam berlaku gini-gini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sakinatu tanazzalat bil Quran.
ketenangan yang turun semalam tu sakinah. Malaikat turun. Dia kata kalau mu teruskan baca, mu nampak malaikat tu. Tapi dah kamu berhenti, dia kesian takut cabut tali, putus tali kuda dia tu. Faras ni mana kuda. Jadi dia bimbang, dia berhenti. Itu sakinah. Jadi kita kalau kita nak tenang baca Quran, insya-Allah para malaikat akan hadir. Rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Kata di para ulama, as-sakinah tu, ketenangan itu apa? Tulis sikit definisi as-sakinah. As-sakinah makna tuma'ninatun fil qalbi, satu rasa tenang dalam hati. Ghairu ilmil qalbi wa tasdiqihi. Lain daripada ilmu yang ada dalam hati, tapi perasaan tu kita rasa tenang, tak ada apa. Ini banyak lagi masalah isu-isu ketenangan yang disebut dalam Al-Quran. Baik, Allah turunkan ketenangan list untuk apa? Tulis pelajar. Nombor 1, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah iman dan yakin. Jadi supaya orang beriman itu bertambah iman dia, makin mantap, makin yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, fathun qarib, pembukaan yang hampir, nasrun minallah, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, yakin. Jangan takut. Ini tak boleh masuk hari ini bukan makna kita kalah. Bermakna kita undur, mengambil langkah. Itu bahasa. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada para mukmin, kita lepas pada perjanjian Hudaibiyah ni, kesan dia kepada orang mukmin, liyazdadu iman, supaya bertambah iman, makin kuat iman dia. Sebab bang kalau kita ibarat kata duk Hudaibiyah dengan Kaabah tu bang dah, tapi tak boleh masuk. Dekat dah tu. Daripada 5 tahun tak pernah mari nak melintah kawasan ni pun tak boleh. Sekarang ni kita sudah berada di hampir. Maka Allah perkenalkan dia siapa? Walillahi junudus samawati wal ard. Padahal Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Mu kena tahu, mu jangan takut. Allah Ta'ala ni mempunyai tentera di langit dan di bumi. Siapa dia tentera di langit? Minal malaikati wal jin. Malaikat dengan jin, malaikat duduk atas di langit. Ada lagi tentera-tentera dia di bumi, manusia, jin dan lain-lain. Yantaqimu bihim mimman yasha'u min a'daihim. Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas siapa yang dikendakinya. Cuma Tuhan, dia beri masa. Dalam hadis Nabi kata, yumhil wala yuhmil. Bahasa Arab ni suka baca. Yumhil. Yang kedua, yuhmil. Maknanya Allah Ta'ala beri tempoh, dia bukannya lupa. Bagi. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun. Lepas pada itu sampailah masa dia, masa kebinasaan, orang yang menentang. Allah Ta'ala ada tentera langit, tentera bumi. Tentera di langit siapa dia? Para malaikat yang tidak nampak, tapi bilangan dia sangat ramai. Bilangan malaikat sangat ramai. Yang kita belajar kelas fardu ain, malaikat ada 10. Nah, itu dia panggil ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Itu dia panggil ketua-ketua malaikat. Tapi bilangan malaikat ramai. Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah amat mengetahui, muttasifun azalan wa abadan bil ilmi tam. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat azali dia, dan berterusan lagi dengan ilmu yang sempurna. Tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala apa pun, tak ada benda yang sembunyi. Hakim. Apa makna hakim? Lagi amat bijaksana. Wabil hikmati tammati, dan mempunyai kebijaksanaan yang sempurna. Apa makna bijaksana? Apa makna hikmah? Hikmah ni yada'u kulla syai'in fi mawdi'ihi la'iq bih.
kita letak satu benda di tempat yang sesuai dengan dia, itu mana hikmah. Ni kita kadang-kadang letak benda tak kena tempat. Kita kata kopiah orang letak atas kepala, mungkin pakai kaki. Itu tidak hikmah lah tu. Capa orang pakai di kaki, kita pakai letak atas kepala. Itu dia masalah berat. Baik para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama yang kita baca. Kita pergi kepada ayat 5. Ini nombor 2. Yang pertama atas dunia Allah bagi apa dia? Tambahkan iman. Mantapkan keimanan, keyakinan orang-orang yang beriman itu. Kemudian yang kedua, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah melakukan demikian supaya Allah memasukkan orang-orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan dengan muslimat. Dalam ayat ini Allah pisahkan minal mu'minina wal mu'minat. Dia sebut dua-dua. Kalau sebut satu pun masuk dah wanita, tapi supaya tidak ada sebarang keraguan, wal mu'minat, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dengan keadaannya kekal mereka di dalamnya. Alhamdulillah. Orang yang berjuang, orang yang mengikut taat kepada Allah Azza wa Jalla, inilah tempat mereka kekal di dalamnya selama-lama. Kekal dalamnya selama-lamanya, kita kata alhamdulillah. Yang ketiga, kita letak nombor yang ketiga. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, serta Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Ay waliyamhullahu 'anil mu'minina wal mu'minat dzunubahum, Allah Taala hapuskan daripada orang mukmin dan orang mukminat dosa-dosa mereka. Kita kata alhamdulillah. Jadi besar kelebihannya. Kenapa Allah Ta'ala beri pada mereka itu? Sebab bertambahnya iman, sebab mereka layak ke syurga, mereka dihapuskan kesalahan. Kata ulama, sabab bikasrati sabrihim wasabatihim, sebab mereka sabar, mereka tenang, mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla dan akur kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka layak untuk berada dalam keadaan sedemikian. Kita nak juga nak mendapat rahmat Allah Taala, kita nak dapat ketenangan, maka kita juga mesti bersifat sabar dan tenang dalam menghadapi ujian dan juga cabaran-cabaran di dalam gerak kerja dakwah dan juga perjuangan menegakkan, memertabatkan sunnah dalam masyarakat Islam. Allah yang terakhir itu kata apa? Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Siapa dia nak berbahagia, bertuah, maka Allah Ta'ala beri kepada kita kejayaan besar melalui apa? Melalui keampunan, syurga, ketenangan. Kita kata alhamdulillah. Mana awal-awal lagi atas dunia ni kita dapat ketenangan, kemudian diampunkan, kemudian diletak dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua, dua ibu bapa, orang-orang yang kami sayangi, anak cucu kita, dari kalangan orang yang layak ke syurgamu, ya Rabbal Alamin. Tamaklah kita orang beriman. Kita pergi kepada dua lagi kumpulan. Kumpulan yang pertama, kafir bersembunyi. Yang kedua, kafir tulen. Na'udzubillah.
Dua-dua kafir belaka tu. Ayat 6. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, dan supaya Allah menyeksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sekali ini dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dua kumpulan supaya tidak terlepas. Jangan kata hak kafir ni suami dia je, hak perempuan tak ada masalah. La, laki-laki ke perempuan asalkan dia kafir kena berlaku. Itu kafir, dia panggil kafir bersembunyi, munafik nama dia. Wal musyrikin wal musyrikat, dan orang-orang musyrik. Musyrik ni kafir tulen, kafir hak jelas-jelas kafir, laki-laki dan juga perempuan. Apakah dua sikap mereka dua ni? Munafik ke kafir? Apa sikap mereka terhadap Allah Azza wa Jalla? Tengok dia kata apa ni? Az-zannina billahi zannas saw, yang menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk bahawa ia akan mengecewakan Rasulnya. Buat dia happy. Balik dah Muhammad. Kecewa dah tu. Frah tak boleh masuk Mekah. Dia ingat ke sangkaan buruk dia dengan Allah, Tuhan tak bagi pertolongan kepada Nabi, sebab tu Nabi balik. Allahu Akbar. Kata ulama tadabbur, munasabah ayat ini Allah Ta'ala nyatakan wa yu'azzibah. Allah Ta'ala mengazabkan orang munafikin dengan mengawal musyrikin. Maka Allah nyatakan sebab-sebab kenapa mereka layak menerima azab. Sebab dianya az-zannina billahi zannas saw, mereka bersangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sangka apa? Alladzina yazunnuna anna Allah lan yansura rasulahu, mereka duk sangka Allah tak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan musuh. Wa annahu sayuslimuhum lil qatli, dia ingat ke Allah Taala biarkan Nabi untuk dibunuh oleh Quraisy. Dua, sangkaan buruk yang ketiga, wa annahu lan yuzhira dinahu wa kalimatahu alal kufri wa ahlihi, dia sangka Allah Ta'ala tak beri kemenangan kepada hamba-hamba dia yang beriman untuk mengalahkan kafir dan musuh-musuhnya. Fayansibuna ilallah ma la yaliqu bihikmatihi wa qada'ihi, maka mereka telah menetapkan, nisbahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah perkara yang tidak layak dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, dengan qada Allah. Maka itu yang dikatakan az-zannina billahi zannas saw, orang-orang yang menyangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ditafsir juga dengan ayat surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 154. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Puak-puak kafir itu sangka buruk dengan Allah Ta'ala seperti sangkaan puak-puak jahiliyah, bahawa Allah Ta'ala tidak berkuasa, Allah Ta'ala tidak ada kemampuan, macam-macam dia punya sangkaan. Kita mengatakan itu sangkaan-sangkaan buruk yang tidak layak dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah. Kita tak usah ambil yang sangkaan, kita nak ambil yang sakinah, insyaAllah. Berapa dah kita? Kafir, yu'azib, satu, kena azab. Maka apa dia bentuk azab? Tengok Tuhan sebut alaihim dairatus saw. Alaihim dairatus saw. Ke atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa peredaran zaman. Apa dia? Bala bencana tu. Tulis. Ai alal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat,
yang bersangka buruk terhadap Allah Ta'ala tadi, dairatul azab, iaitulah pusingan azab dan kecelakaan, keburukan, musibah yang akan menimpa ke atas mereka di dunia. Kita kena ingat dah, ini peristiwa ini tahun yang ke-6. Pusingan telah berlaku berapa kali belum ni. Pusingan awal, matinya Abu Jahal dengan geng-geng dia di Badar, tahun yang kedua. Pelajar-pelajar ni kena ingatlah, sejarah besar-besar ni kena ingat. Badar, Ramadan tahun yang kedua hijrah. Kemudian datangnya Uhud tahun yang ketiga, berlaku di Madinah. Tahun yang kelima yang cukup gawat dan getir, iaitulah berlakunya peperangan Ahzab. 10,000 datang nak lanyak Madinah, Allah Ta'ala gagalkan perancangan buruk mereka. Alhamdulillah. Tuhan kata alaihim dairatus saw, pusingan jahat itu, keburukan itu akan menimpa ke atas mereka di dunia, maka tertimpa dah sudah. Di antara tertimpa besarnya, Quraisy tengok depan mata dia kematian 70 orang sanadid Quraisy. Bapak besar Quraisy mati di Badar. Yang kedua, tulis yang kedua. Wa ghadiballahu alaihim. Selain itu Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Dua. Yang ketiga, wa la'anahum, dan Allah Ta'ala melaknat mereka. Laknat bermakna ab'adahum wa taradahum min rahmatihi. Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Laknat makna jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang keempat, wa a'adda lahum jahannam, dan mereka Allah serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam. Wa sa'at masira, sedangkan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apa lagi? Tak adalah tempat yang paling buruk sekali. Tempat kembali yang paling buruk iaitulah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Jadi kita kena ingatlah, dalam amalan kita ni kita sudah ada kitab, bacaan-bacaan yang diajar, kitab perisai Muslim kita ada, sentiasalah baca. Baca zikir pagi, zikir petang, zikir lepas salat, zikir pergerakan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah kita duduk mencari bacaan-bacaan rekaan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seronok sangat ni. Mari hari Asyura pakat duduk jaja. Zikir tu zikir ni. Dia jadi macam lagu tu. Pergi Mekah, duk sebar benda-benda bacaan-bacaan yang pelik-pelik. Kita kata hak Nabi ajar dia senyap, tapi hak tidak diajar itu yang disemangat. Baiklah. Akhir perbincangan kita untuk siri ini, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-7. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi. Tentera langit kita kata malaikat. Di bumi adanya manusia, ada jin dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala, wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala mempunyai tentera yang besar. Banyak lagi lah tentera dianya. Tentera dianya termasuklah angin-angin, air. Sekarang ni kita tengok satu fenomena baru berlaku di sebahagian tempat, iaitulah kepala air. Kepala air. Kejap-kejap mari kepala air sini, kepala air situ. Runtuh habis bangunan. Takut. Manusia ni takut masa tu je. Lepas tu dia pergi buat maksiat pula situ. Allahu Akbar. Bagi buat benda-benda karut, khurafat, duk percaya benda. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala bersifat dengan aziz. Apa nak aziz? Izzah, kemuliaan.
Al-Qahir, Al-Ghalib, mana yang gagah perkasa, yang tidak ada siapa boleh menyekat, boleh menghalangnya. Hakim, tapi Allah Ta'ala bijaksana. Maknanya walaupun dia gagah perkasa, tak ada orang boleh sekat, tapi mempercaya, kamu yakin Allah Ta'ala tetap dengan kebijaksanaan dia lah menyusun atur, mentadbir dunia yang diciptakannya ini. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat anugerah yang Allah beri kepada kita. Nikmat apa? Nikmat keimanan kepada Allah. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang Islam. Lahir-lahir beranak tu Islam dah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah pilih kita pula suka menuntut ilmu, sayang kepada Quran, mencintai sunnah Nabi SAW. Kena kembar tu dua. Ni ada setengah pencinta ilmu, mengaji Quran sungguh semangat sungguh. Mengaji kelas, mengaji tak cukup dengan kelas biasa, kelas online dia masuk. Tapi dari sudut amalan tak ikut sunnah Nabi SAW. Dia ikut benda yang pelik-pelik. Asalkan apa yang saja disebarkan di media sosial, jadi belaka bagi dia. La, kita kena tapis, kena tengok amalan kita ni betul ke tidak. Ada ke tidak dari Nabi SAW. Kalau tak ada, jangan duduk reka cerita. Hak tak ada, tak usah duduk cari lah. Hak ada banyak dah. Sebab tu anak mengajar kitab Perisai Muslim ni, alhamdulillah ada 40 siri kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Sekarang ni pula kita sedang syarah kitab Al-Azkarun Nawawi. Kitab azkar tu agak besar sikit lah. Mungkin ambil banyak puluh siri jugalah untuk khatam. Tapi kata orang bila dah mula tu insya-Allah dia akan khatam. Kita doa minta panjang umur, sihat, dan Allah Ta'ala beri kelapangan masa untuk kita mengaji, belajar, menimba ilmu, memahami apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini sangat besar. Baik para pelajar sekalian, tamatlah huraian ayat secara ringkasnya. Al-an nantaqil ilal fawaid. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah ayat. Sebagaimana yang kita sepakati, faedah itu dicari dengan 5 faedah. Masa PKP dulu 10. Tapi sekarang ni tak boleh ni. Jemaah kita sibuk. Macam-macam ada. Kita di negeri kita ni cuti. Sahabat-sahabat kita negeri lain bekerja. Tak apalah. Setakat mana masa yang kita ada, kita gunakan untuk mentadabur, mencari, memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pada yang pertama. Allah Ta'ala sebut ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinah. Allah yang menurunkan ketenangan. As-sakinah tu dengan makna ketenangan. Ketenangan. Ketenangan ni kalau mari daripada Allah Azza wa Jalla, banyak benda yang kita akan dapat. Banyak benda yang kita akan dapat. Yang pertama sekali, nak ketenangan dalam kehidupan kita ni, kehidupan beragama ni. Allahu Akbar. Tengok kata di para ulama Islam, tulis ni pelajar. Zakarallahu subhanahu as-sakinata. Allah Ta'ala telah sebut ketenangan, as-sakinah. Kalimah tenang itu dalam Quran ada 6 fi sittati mawadhi'. 6 tempat. Tanda. Tempat yang pertama, kalau yang tak sempat tulis ayat, tulis nombor dulu. Nanti lepas ni, sebab kita nak habiskan 5 ni. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat 248. 248. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Ini cerita Talut dengan Jalut ni lah kan. Jadi kita kena tengok. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut. Peti tabut, mana tabut macam tong gitu. Yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu.
Sakinatum mir rabbikum. Sakinah, tenang. Satu. Ambil setakat tu ya. Setakat sakinatum mir rabbikum. Ayat yang kedua, surah At-Taubah. Tulis, surah At-Taubah ayat 26. Qauluhu ta'ala, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ketenangannya ke atas Rasulnya dan ke atas orang yang beriman. Panjanglah kalau nak sarah ayat ni, tapi kita nak ambil sakinah, ketenangan. Dua. Ambil setakat tu ya. Summa anzalallahu sakinatu ala rasuli wa alal mu'minin. Ayat yang ketiga, surah At-Taubah ayat 40. Ayat 40. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ingat ketika Allah Ta'ala ketika Nabi berkata kepada sahabat dia, Abu Bakar, dalam gua. Ketika mereka dalam gua dikepung oleh Quraisy, Abu Bakar rasa macam resah, dan maka Allah Ta'ala turunkan. Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Takut. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke atasnya. Dan Allah Ta'ala beri pertolongan dengan tentera yang tidak nampak. Malaikat mari bantu. Quraisy berlega depan pintu gua, tak nampak. Abu Bakar kata kalau dia tunduk ya, tengok. Nampak lalu. Tapi ya, mata dia tak nampak. Ayat yang keempat. Ni ayat kita ni, ayat 4 surah Al-Fatih. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang mukmin. Ayat ni dah kita baru syarah je. Tuan-tuan boleh ingat lagi. Ayat yang kelima dalam surah Al-Fath ini ayat 18. Ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Bila Uthman dikatakan dibunuh, Nabi panggil para sahabat berkumpul di bawah pokok di Hudaybiyah, semuanya ikat setia. Kami tak akan balik ke Madinah kecuali darah Uthman dituntut. Maka Allah Ta'ala turun ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala telah reda kepada orang mukminin, tentera-tentera yang bersama dengan Nabi. Iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka buat ikat setia dengan kamu di bawah pokok di Hudaybiyah. Jangan carilah pokok tu, tak ada dah. Ni orang ni sekarang ni sibuk pula ni. Geng-geng tribal AJ ni duk pergi cari betul lah tempat sejarah ni Nabi pergi. Tapi benda tu dah tak ada, pergi duk gosok apa lagi benda yang sudah tidak ada kesan tu. Maka Allah kata apa? Fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah turunkan ketenangan, membalik dulu Madinah, jangan marah. Allah Ta'ala janji akan beri kemenangan yang besar bila pembukaan kota Mekah. Sekejap je lagi, sabar. Masa tu tak tahu lagi. Masa tu ayat ni tak tahu bila. Tapi sekarang ni dah tahulah. Zulhijjah, Zulqa'dah tahun 6, Ramadan tahun yang ke-8, fathan qariban, sudah berlaku, qad futihat Makkah. Allahu Akbar. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 suratul Fath. Dalam surah Al-Fath ini 3 kali ketenangan. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية
Jadi fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Ayat 26. Jadi dalam surah Al-Fatih ini ada 3 kali ketenangan. Ingatkanlah dan kenankanlah ihsan Tuhan kepada kamu ketika orang-orang yang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang adalah hati mereka terhadap kebenaran Islam, perasaan sombong angkuh secara jahiliyah yang menyebabkan kamu panah hati dan berasa geram. Lalu Allah turunkan semangat sakinah, tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman sehingga tercapai perdamaian. Maknanya kalau kita marah-marahlah, tapi sabar, tenang, kita boleh berdamai. Hanya tak sampai 2 tahun kamu akan ambil Mekah Mukarramah. Alhamdulillah. Jadi ayat ini, 6 ayat ini dipanggil ayatul sakinah, ayat ketenangan. Menurut kajian para ulama, ini bukan daripada hadis. Para pelajar tulis, ini bukan daripada hadis. Dia panggil mengikut pengalaman orang yang sentiasa diuji. Seorang ulama, tokoh ulama nama dia Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata dia ni sentiasa ditohmah, dituduh macam-macam sehingga dia keluar masuk penjara je. Dia kata iza shtadat alihil umur, dia kata kalau aku rasa penat sangat, duduk ni tekanan tu banyak sangat, yalah orang dia kena penjara ni macam-macam lah. Selain daripada dia baca zikir hak Nabi, dia baca ayat-ayat, dia panggil ayat apa? Ayat As-Sakinah. Dia kata aku baca ayat As-Sakinah. Falamma ishtadda alayya al-amr, bila aku rasa susah sangat, aku suruh orang baca ayat As-Sakinah. Thumma aqla'a anni zalikal hal, bila baca ayat-ayat ini hilang kita punya rasa apa ni, susah hati. Wa jalastu wa ma bi qalabatun, aku duduk dalam keadaan tenang macam tak ada apa-apa yang berlaku, kata kita. Jadi orang-orang yang stres, depression kata orang, insya-Allah dalam khutbah kita hari ini tajuk berubat segera apabila berlakunya keresahan. Sebab banyak kes-kes bunuh diri, depression dia panggil tak? Ini ilmu doktor. Orangnya ni kemurungan. Ini bahaya. Tengok orang murung senyap, tak cakap dengan orang ni, kena tanya khabar cepat. Jangan sampai dia tak naik atas bangunan nak terjun baru nak tanya khabar lah. Kita kena tanya. Bila ada orang buat masalah, tanya. Itu kata seorang lagi tokoh ulama dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim kata, wa qad jarrabtu ana aidan qira'at hadhil ayah. Aku juga bila ittirabil qalbi, rasa tak tenang hati, aku baca ayat sakinah ini, fara'aitu laha ta'siran aziman, aku tengok tenang, hatiku tenang kembali. Jadi kita kata ayat ini, ayatul sakinah ini ayat penenang. Jadi siapa-siapa yang ada rasa susah hati, ambil ayat-ayat ini, dipanggil istishfa'u bil Quran. Kita beristisfa dengan Quran. Jangan pula pergi duduk duduk gosok bata-bata kayu, duduk gosok kubur-kubur batu nisan keramat, tak ada. Kita iltija ila Allah dengan kita baca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah. Dia panggil istishfa' bil Quran. Berubat dengan Quran. Alhamdulillah. Allah Taala sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Tuhan kata aku turunkan Quran menjadi penawar. Penawar untuk fizikal dan juga untuk hati, untuk roh, dua-dua sekali. Alhamdulillah. Faedah yang kedua, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Ayat kita ni. Ayat 4. Tapi berbeza dengan orang kafir. Tanda, ini ilmu tadabbur. Dalam suratul Ahzab ayat 26, Allah kata wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah Taala campakkan ke dalam hati mereka takut. Ar-ru'b, rasa takut. Ini bahasa tadabbur, dia kata bilafzil qazaf al-muz'ij. Mana Allah campakkan, lontarkan ke dalam hati dia rasa takut, iz'aj. Kenapa dalam orang mukmin dia kata wa anzala, Allah Taala turunkan ketenangan. Untuk kafir campak, dilontar ke dalam hati mereka.
Dia kata amma fi haqqil mu'mini bi lafzil inzalil musabbit. Bila kata Tuhan turun tu dia jadi kuat, meneguhkan hati. Zalika li anna man alima syai'an min qablu wa tadhakkarahu wastadam. Jadi bila kita turun, dia teguh molek, kalau apa berlaku-berlaku pun dia tidak akan goyah. Itu maksudnya dia panggil tasbit. Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Bila turun ketenangan, dia tak mudah resah. Berbeza dengan campur. Bila campur ni dia bergonjang, habis segala benda. Sebab itulah bila Allah Ta'ala campurkan perasaan takut orang kafir, dia lari balik. Macam dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab tak berlaku pertempuran, tapi Allah Ta'ala campurkan dalam hati puak kafir itu takut. Sehingga kan bila Tuhan hantar mari junud dalam taroha, tentera yang kamu tak nampak, iaitu angin, terbalik dia punya khemah, terangkat dia punya periuk makanan dia, dan angin pun sejuk. Abu Sufyan kata, Ar-Rahil, mari kita lagi balik. Ini dua perbezaan. Masya Allah. Baik, panjang lagi syarah dari saya, nak ambil ringkas. Yang ketiga, huwallazi anzala as-sakinah. Allah turunkan ketenangan. Ulama tadabbur kata as-sakinatu hiya tuma'ninatul qalbi. Ketenangan itu apabila hati itu tenang. Hati itu tenang. Bila hati tenang, dia tazahir di atas anggota. Anggota kita nampak. Orang ni relax. Itu hati tenang. Tak boleh kalau duduk resah, asyik duduk tarik rambut je. Kejap-kejap. Kejap-kejap. Apa benda di tangan dia, apa dia. Itu dia panggil tak tenang. Kita kadang-kadang senang ya kita tengok orang tak tenang ni. Mudah nampak. Kalau dia ada pen tangan, dia duduk main toteh-toteh ni. Itu tak ada kerja tu bagi. Orang dalam majlis ilmu, orang duduk mengajar, dia duduk main pusing. Kalau dia ada kertas di tangan, tisu, dia duduk konyok. Itu nampak. Boleh pergi pegang lah orang lagi tu. Awak ni ada masalah apa? Jadi ketenangan yang Allah Ta'ala curahkan ke atas para nabi lebih tinggi darjat nak banding ketenangan kepada orang mukmin. Tapi contohnya, apabila Nabi Ibrahim nak dicampur ke dalam api, Allah Ta'ala kata aku campurkan ketenangan dalam hati Ibrahim. Ibrahim tenang, senyum je, pom, dicampur dalam api, masuk. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa kadzalika, demikian juga apabila Nabi Musa berdepan dengan Firaun, depannya laut, belakang Firaun. Pengikut Nabi Musa kata apa? Inna lamudrakun. Musa, kita kena tangkap dah hari ni. Nabi Musa jawab sepatah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, aku ada Tuhan yang akan tunjuk jalan kita. Allahu Akbar. Wa kadzalika sakinah. Demikianlah ketenangan Allah Ta'ala turun pada Nabi SAW ketika dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, tadi ayat kita baca, la tahzan, jangan takut. Masya Allah. Dalam peperangan Badar, Nabi berdoa pada malam tu, Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, berilah janji yang telah engkau janjikan. Nabi berdoa sampai jatuh ridak dia. Abu Bakar mari gosok di belakang Nabi, kafaka munasyadatuka rabbak ya Rasulullah, cukuplah munajat. Allah Ta'ala akan turun kita pada hari ini. Tenang. Wa takunu sakinatu li atba'i rasul. Allah Ta'ala beri ketenangan kepada pengikut Rasul mengikut tahap keimanan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat ketenangan, insya-Allah. Yang keempat. Allah tengok yang keempat, ayat yang kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Allah kata supaya aku masukkan orang mukmin ke dalam syurga. Wa yukaffir anhum, dan Allah Ta'ala hapuskan dosa. Di sini ada timbul soalan. Menarik soalannya. Dengar baik-baik. Fihi soal. Dia kata kenapa Allah sebut Allah Ta'ala hapuskan dosa setelah masuk dalam syurga, sedangkan orang yang berdosa tak boleh masuk syurga. Bagaimana nak jawab? Kalau kita nak kira, Tuhan kata aku hapuskan dosamu, aku masukkan dalam syurga. Dalam ayat ini kata dah, liyudkhilal mu'minin wa yukaffir. Aku masuk kamu ke dalam syurga dan aku hapuskan dosa. Jawapan dia, jawapan yang pertama, takfirus sayyiati wal maghfirah. Allah Ta'ala hapuskan kesalahan dan memberi pengampunan itu min tawabi'i kaunil mukallafi min ahlil jannah.
Bila orang tu layak masuk syurga, barulah Tuhan beri keampunan. Makna orang ni layak ke syurga, jadi Tuhan apalah dosa dia. Tengok, ilmu dia tinggi sikit perbahasan. Faquddimal idkhalu fi zikri, maka dinyatakan masuk syurga itu disebut dulu. Sebab orang ni layak ke syurga, maka Tuhan beri keampunan. Tapi kalau dia tu tak layak, dia tak ahli neraka, Tuhan tak ampun dosa dia. Sebab tu dia kena pergi neraka. Boleh faham? Kena faham weh. Kalau tak faham ni, apa payah kita. Jawapan yang kedua, annal waw, tengok, wa yukaffir. Waw dan la taqtadi tertib, bukan menunjukkan dia tu tertib. Syurga dulu masuk, baru keampunan. Tak syarat. Dia boleh ya, ampun syurga. Boleh. Wa tartibul madhkur wa tartibu fi zikri. Tartib dalam ayat ni sebutan, bukan al-wuqu' sepatutnya. Yang sepatutnya hak-hak betul terjadinya Allah ampunkan, dia pun masuk syurga. Alhamdulillah. Yang ketiga, maksud masuk syurga di sini idkhalun khas. Masuk syurga dengan cara khas bagi orang yang punya derajat yang tinggi. Wa huwa idkhalun manazilal mujahidin. Allah Taala masuk syurga dengan darjat mujahid yang berperang pada jalan Allah. Wa laisa huwa idkhal ladzi istahaqqu bil iman. Dia bukan masuk syurga dengan sebab dia beriman. Dia orang beriman dah dan dia pula masuk syurga. Macam kita juga, semua orang boleh masuk. Nah, tetapi kalau ada tetamu khas, dia panggil, tuan sini. Nah, itu ibarat katanya macam tu. Yang keempat, dinyatakan masuk syurga dulu sebelum keampunan, supaya kita orang beriman ni cepat-cepat minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla untuk melayakkan kita ke syurga. Jawapan Allahu Akbar. Anjalah jawapannya, kita ambil setakat itu dulu. Saya nak pergi kepada yang kelima, yang terakhir. Jangan bimbang tuan-tuan, tamak dah kita. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat az-zanina billah. Maksudnya Allah Taala azabkan orang munafikin, orang musyrikin. Azab dia berapa tadi? Kita dah sebut dairatus saw. Satu, ghadiballah, maknanya pusingan yang jahat, maknanya bala yang besar. Kemudian Allah Taala murka. Dua, Allah Taala laknat. Tiga, Allah Taala sediakan neraka jahanam. Empat, kata di ulama tadabbur, lam yajma' ala ahadin minal wa'idi wal uquwati. Allah Taala tak kumpul ke atas satu orang satu seksaan, janji azab, ma jama' ala al-syirki, sebagaimana Allah Taala kumpulkan ke atas orang syirik. Laknat, kemurkaan, neraka, azab, semua kena berlaku. Na'udzubillah. Fa innahum zannu bihi dhanna sau', kerana mereka telah menjangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Bila disangka buruk dengan Allah, dia syirik. Lau ahsanu bihi dhann la wahadu. Kalau dia bersangka baik, dia akan jadi orang mukmin, dia tak akan kacau. Maka bila kerana dia sangka buruk dengan Allah, maka dia telah buat perkara yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Maka bila orang yang sangka buruk dengan Allah, dia panggil zannal jahiliyah, sangkaan orang jahiliyah, orang yang bodoh, orang yang tak reti. Maka orang yang sangka buruk dengan Allah Ta'ala, jadi orang yang kafir, package azab dia tu bertindan-tindan. Wallahu alam. Yang pentingnya kita kata na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kita ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, daripada mendapat hidayah dan petunjuk. Tamaklah kita 5 faedah daripada apa yang kita belajar pada pagi yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasalah, insya-Allah ingat hari ni hari Jumaat, ingat selawat.